Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Selamat tengah hari, apa khabar anda semua penonton WHR yang sentiasa setia menemani kami sepanjang 1 jam dari pukul 12 sehinggalah pukul 1 dan kami sentiasa harapkan anda dalam keadaan yang baik-baik dan sehat-sehat sahaja, happy-happy selalu. Kalau ada apa-apa yang merisaukan anda, cuba cari penyelesaian. Kalau tiada penyelesaian, kita senyum sahaja. Senyum ataupun tenang, insya-Allah segala masalah boleh diselesaikan dengan cara baik. Dan saya sangat-sangat teruja sebab hari ini 2 Oktober 2023, sekejap je. Lagi 2 bulan kita dah habis dah untuk 2023. Harapnya adalah sesuatu orang kata achievement ataupun kejayaan yang kita cipta untuk bulan-bulan sebelum ini, untuk kita menjangkau lagi 2 bulan dan kita terus ke tahun baru 2024. Semangat-semangat kerana orang kata berbaki ni kita sebarkan kebaikan, senyuman dan juga kita orang kata rapatkan satu rahim antara satu sama lain, insya-Allah. Fatin, dan semalam saya telah ditanya satu soalan di mana adakah saya gembira yang bulan Oktober 2023 sudah sampai ataupun saya rasa macam alamak kenapa cepat sangat. Saya rasa tak ada beza bagi saya sebab saya orang kata live one day at a time, live in the moment. Jadi setiap hari adalah hari-hari yang baru dan saya tidaklah sedih dah Oktober dan saya tidaklah gembira dah Oktober. Mungkin kalau untuk Sugi kira macam ikut flow, follow the flow je lah kan. Tapi untuk ibu-ibu seperti saya ni kan dia cuti sekolah. Cuti sekolah lepas tu sekejap je dah nak masuk tahun baru. Kan mungkin ibu bapa di luar sana mungkin samalah nasib kita. Tapi apa pun kita kena positif selalu. Dan bercakap mengenai positif ini, kita nak ingatkan jugalah berkenaan dengan cuaca sekarang ini, berkenaan dengan jerubu ataupun keadaan jerubu yang semakin merisaukan. Tetapi apa pun kita mungkin nak kongsikan ini dia kualiti udara terus merosot di 9 kawasan, catat IPU tidak sihat. Ya, betul. Dan Lakin di Johor mencatatkan IPU tertinggi, tidak sihat tertinggi dengan bacaan 156. Jadi kami nak memberikan anda peringatan supaya kalau ada outdoor activity dengan anak-anak ataupun orang tua ataupun anda sendiri, pastikan anda sentiasa mengutamakan kesihatan. Kalau perlu pakai mask, tolonglah pakai mask. Kalau yang orang kata pergi ke kerja ke mana-mana lokasi anda selalu naik motor, mungkin anda boleh pakai pelitup muka. Betul. Dan ini mungkin juga terpakai kepada anda penuntut institusi IPT lah ataupun mereka yang menggunakan pengangkutan awam. Mereka terdedah dengan cuaca. Jadi kita sama-sama lah minum air banyak ataupun kita sediakan penutup muka ke mana saja kita pergi. Okey, dan kita nak sentuh sikit di mana antara kawasan-kawasan yang terjejas, antaranya di Bukit Rambai Melaka, Negeri Sembilan, Port Dickson, di Ceras Kuala Lumpur, Batu Pahat, Seberang Jaya Pulau Pinang, Banting Selangor dan juga di Melaka. Saya kira banyak sebenarnya kawasan yang telah pun kata mempunyai IPU yang tidak sihat ni. Jadi sama-samalah kita untuk menjaga diri kita dan juga keluarga kita, insya-Allah. Betul tu Fatin. Dan semalam Fatin, 1 hari bulan Oktober telah kita sambut Hari Warga Emas Sedunia 2023. Jadi kami nak ucapkan juga Hari Warga Emas Sedunia kepada uncle-uncle, aunty-aunty, atuk-atuk dan nenek-nenek yang sentiasa menonton kami di mana jua anda berada. Terima kasih atas jasa dan sumbangan anda kepada negara kita dan kepada kita semualah yang sentiasa berada di samping anda. Betul. Orang kata kalau tak ada mereka ini, tak adalah kita sekarang ini kan. Lagi-lagi kalau wanita hari ini pukul 12 sampai pukul 1 tu yang tengok kita macam anti-anti, uncle-uncle yang dah duduk kat rumah kan, nak tunggu mungkin makan tengah hari dan sebagainya, terus bersama dengan kami di wanita hari ini. Dan seiring dengan itu kita nak kongsikan juga ini antara salah satu inisiatif yang dijalankan oleh Warga Emas ini. Kalau kita tahu peningkatan untuk Warga Emas ni, mereka pergi ke rumah orang tua ataupun anak-anak yang mungkin sibuk dengan kerja dan sebagainya, mereka menghantar ibu bapa mereka di rumah orang tua. Orang akan ada orang kata stigma yang macam tak baik dan sebagainya. Tapi ini kita nak kongsikan antara inisiatif yang dijalankan oleh diri mereka sendiri, warga tua ni, Warga Emas ini, yang mana mereka pergi ke rumah orang tua untuk mereka berkawan, belajar ilmu agama dan sebagainya. Ini kita nak kongsikan berkenaan dengan rumah pondok yang disediakan oleh AIN. Jom kita saksikan. Di makna
وبآله الكواكب أمن البرية. Bukan sekadar tempat tinggal, malah turut membuka peluang kepada golongan berusia mempelajari pelbagai pengisian keagamaan serta pembelajaran Al-Quran. Pondok Nur Kasih yang terletak di Kuala Selangor ini mula beroperasi sejak 2019 lagi. Berkonsepkan sistem pendidikan pondok secara moden. Pengurusnya, Ustaz Nawaz Sharif, 32 tahun, berkata institusi pondok ini dibina bagi membantu warga emas mendalami Islam dengan lebih baik. Sebelum ni saya pun mengajar di luar. Jadi banyak di luar sana yang saya mengajar warga emas yang dia berulang daripada rumah ke tempat saya mengajar tu. Dulu saya tak mengajar di satu tempat. Jadi mengajar di sini, mengajar di sini. Jadi idea tu datang dengan pertolongan daripada ayah saya sendiri, Ustaz Yusri bin Abdul Karim ni. Dia buatkan satu tempat untuk warga-warga emas ni boleh belajar di satu tempat. Jadi dekat situlah keluarnya idea untuk kita buat satu tempat pondok warga emas yang boleh orang datang mengaji tu berulang-ulang kali. Lagi banyak lagi dia dapat, lagi banyak lagi dia dapat. Tidak terkecuali dari berhadapan dengan pelbagai persepsi negatif. Menurutnya, pondok warga emas ini bukanlah menyediakan kemudahan penjagaan seperti pusat jagaan orang-orang tua. Malah, penerimaan kemasukan juga dilakukan secara sukarela. Dia bukan pondok kebajikan. Ini pondok warga emas yang orang boleh berdikari untuk dia menuntut ilmu. Jadi dia ada dua persepsi di situ. Yang pertama, rumah kebajikan. Kami bukan rumah kebajikan yang untuk jaga warga emas ni. Dia lebih kepada untuk orang pusat pengajian. Jadi warga emas yang masih sihat. Jadi kami ambil pun letakkan syarat masih sihat. Setelah tu memang banyaklah pengajian yang mereka kena ikut. Sebab tu kami nak sihat tubuh badan, jadi mampu berdikari. Di situlah syarat-syarat kami. Turut berkongsi pengalaman sepanjang menghuni di pondok ini, Muhammad Yusuf Muhammad, 68 tahun, berkata rutin hariannya sentiasa padat dengan pelbagai aktiviti serta pengajian Al-Quran dan sunnah bermula dari seawal subuh. Aktiviti sesama kita, sambutan-sambutan hari-hari berkenaan maulud umpamanya. Di samping itu kita ada program-program bersama keluarga seperti lawatan. Kita pernah pergi melawat negeri Terengganu umpamanya untuk melihat, dan kita melawat pusat tahfiz di sana untuk kita berkongsi pengalaman. Sementara itu, Razita Sulaiman, 56 tahun, meluahkan rasa syukur apabila ahli keluarga tidak menghalangi dirinya dan suami malah menyokong sepenuhnya keputusan mereka untuk terus tinggal di pusat pengajian ini. Saya pun sebenarnya mula-mula risau juga pada penerimaan anak-anak saya bila saya mula-mula beritahu yang saya nak masuk. Tapi alhamdulillah saya rasa anak-anak kita sekarang pun dah matang, dah boleh menerima, dah banyak membaca, dah banyak sedar tentang perkara yang positif mengenai mencari pembelajaran sepanjang hidup ni. Saya rasa ramai yang dah lebih peka dengan keadaan di pondok yang sebegini, yang bukan semata-mata hanya menjaga warga emas. Tidak, pondok di sini tidak menjaga warga emas, mereka semua menjaga diri sendiri, sangat berdikari. Dan berharap jugalah kami semua ini dapat belajar dengan lebih tekun dan mendalami ilmu Allah dengan lebih lagi lah, insyaAllah. Bagi penghuni lain pula, Supilah Maskuri, 61 tahun, turut berkata keputusan yang dibuat oleh dirinya untuk menetap di sini sejak 4 tahun lalu adalah satu keputusan yang tidak akan dikesali. Mula memang rasa lain lah kan, pasal kita tak biasa. Lama-lama rasa seronok bila dah mula mengaji, tiap-tiap hari mengaji, dah rasa mula seronok, sayang sangat nak tinggal. Semoga pengajian agama seperti ini dapat terus dilaksanakan dan segala usaha murni bagi menambah ilmu agama untuk golongan warga emas ini dapat dijadikan bekalan di akhirat kelak.
Usaha yang begitu indah dan murni, Fatin. Dan kalau kita lihat tadi daripada apa dikongsikan, nampak dalam percakapan dan perkongsian mereka yang mereka mendapat ketenangan itu. Dan kalau diberi peluang, saya pun nak merasa juga bila di usia itu. Dan sebenarnya kalau kita bercakap mengenai Hari Warga Emas 2023 semalam, mengangkat tema ketahanan warga emas dalam mendepani dunia yang berubah. Ini salah satu yang patut kita mengangkatlah. Semoga mereka ini diberikan kesihatan yang baik, ketenangan dan juga sentiasa positif je lah. Ya, betul. Walaupun digelar Warga Emas, mereka sentiasa orang kata young at heart. Di sini sentiasa muda. Jadi teruskan dengan orang kata tenaga itu. Dan saya nak baca satu komen daripada Khalijah Hanif. Katanya, kami Warga Emas mengharap ihsan warga muda untuk membantu. So hulur-hulurkanlah bantuan dengan ikhlas. Kami pasti akan hulurkan bantuan dengan ikhlas dan kasih sayang yang tiada batasnya. Betul lah. Dan bercakap mengenai bantuan yang ikhlas ni, sememangnya dalam masyarakat kita memang mempunyai empati yang besar. Kalau melihat kepada kesusahan orang, kita cepat nak tolong. Kalau ada mungkin kutipan derma dan sebagainya, kita cepat-cepat orang kata bersatu untuk membantu. Tetapi apa yang mungkin kita nak bawakan hari ini, perspektifnya mungkin lain. Bagi mereka yang mungkin mengambil kesempatan atas kebaikan orang lain. Hari ini kita nak bawakan berkenaan dengan sampai bila nak tolong. Saya pasti ada dalam kalangan anda pernah dalam situasi yang anda sendiri bercakap, sampai bila aku nak tolong macam dia ni? mengeluh kan? Mengeluh tahu, dah penat dah tolong. Jadi kami nak mengalukan anda untuk berkongsi pengalaman, komen-komen ataupun pandangan anda bersama kami di Facebook ataupun Instagram WHI. Seperti yang Fatin nak kongsikan, topik kita adalah sampai bila nak tolong. Selepas ini kita akan bawakan dan kita panjangkan kepada panel-panel kita di studio. Kita nak berhenti rehat seketika, kembali selepas ini di Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Aku ada cakap dengan aku, jadi orang jangan baik sangat, nanti orang pijak. Dulu aku tak percaya dengan benda tu, tapi lama-lama lepas aku dah membesar ni, aku tahu benda tu memang betul. Bila kau buat baik sangat dengan orang pijak. Bila kau buat jahat dengan orang tak suka. So benda yang aku belajar dekat sini, ada part kita perlu jadi baik, ada part kita perlu biasa-biasa je, and ada part kita perlu melawan. 9,000 hari ni, 9,000. 9 bulan aku gadai kan. Gelang aku ni sebab semata-mata aku nak tolong kawan aku. Aku kena tebus balik sendiri. Salah aku ke nak tolong kawan? Nak tolong kawan yang dalam kesusahan. 9,000 lebih aku kena bayar. Ini tak termasuk 500 yang aku bayar faedah dia 6 bulan pertama. Sebab aku nak tolong kawan. Aku kumpul duit. Aku kumpul. Bodoh sangat ke aku tolong orang ataupun aku tolong orang yang salah? Menangislah, kan kau juga manusia. Baik, itu antara senario yang berlaku dalam masyarakat kita berkenaan dengan topik yang kami bawakan hari ini, sampai bila nak tolong. Adakah salah kalau kita nak tolong orang ataupun tolong tu ada limit dia, ataupun bagaimana agaknya untuk kita nak menolak ataupun untuk kita nak cakap tak boleh tolong tapi dengan keadaan yang harmoni. Saya rasa tak salah tolong dan tak salah sekiranya kita tidak boleh menghulurkan bantuan. Okey, baik. Kita bersama dengan 3 orang tetamu di studio. Di sebelah Fatin kita bersama dengan Wan Sharmila. Lala. Panggil Lala ke? Ya, boleh. Alah, so cute Lala. Okey, dan di sebelahnya, aduh, siapa ini yang tak kenal kan? Ya, betul. Dia dah mula dah. Kita nak kenalkan jugalah sekali lagi Fizi Rozlan ataupun Abang G kita. Ya. Sihat ke? Alhamdulillah sihat. Kaki tak berapa sihat. Itulah nampak. Okey Okey, alhamdulillah. Tapi terima kasih juga bersama dengan kita orang hari ini. Tetap bersama dengan Wanita Hari Ini. Dan di hujung sana sikit kita bersama dengan Encik Fauzul Naim selaku perunding pembangunan potensi diri. Coach kita. Alhamdulillah, terima kasih kerana menjemput. Okey, baik. Dah rasa dah semangat ketiga-tiga tetamu kita. Mungkin kita mulakan dengan Wan Sharmila dahulu. Lala kita. Silakan. Lala, muka pun Fizi. Tadi saya dan Fatin dah establish di awal tadi. Ramai yang mungkin pernah mengeluh. Sampai bila nak tolong ni? Lala sendiri pernah tak mengeluh? Bila kali terakhir mengeluh? Sampai bila aku nak tolong dia ni? Pernah tak terdetik perkataan tu? Secara jujur. Secara jujur, rasanya kali terakhir bulan lepas. Ya, baru bulan lepas. Masih baru ya? Ya, bila orang apa yang berlaku? Cerita panas. Cerita panas. Masih panas lagi. Tapi memang dah suam sikit lah. Okey. Tak. Yang kita pelik tu, macam orang nak minta tolong dengan kita, tapi kita yang sedih.
Sebab macam ada apa-apa tulis kat muka ni ke yang macam sila tanya anytime ke apa ke macam tu kan, sila minta tolong anytime. Walaupun dia sedih sebab macam orang tak tahu kita punya situation. Tapi macam senang macam tu je ke. Tapi itulah, apa pun saya rasa soalan tu tadi, sampai bila kita nak tolong? Jawapan saya sampai bila lah, selagi kita termampu. Sampai bila-bila selagi termampu. Ya, betul, selagi termampu. Contoh kalau macam orang tu minta pertolongan dari segi tenaga contoh. Kalau saya tak mampu, mungkin kita boleh tolong dari kemampuan yang lain. Contoh mungkin saya akan cari orang lain yang lebih mampu untuk hulurkan bantuan tu kepada orang yang memerlukan. Ataupun mungkin dari segi wang ringgit, mungkin kalau pada masa tu bukan rezeki saya untuk membantu, mungkin dengan doa pada saya dah memadai. Okey. Bagi Fizi sendiri pernah mengalami situasi sebegitu sebab mungkin dari segi profession, kerja di radio ataupun di mana TV ataupun artis kan, kadang-kadang orang aku nak jumpa dia boleh tak? Ataupun di radio aku nak masuk famous radio boleh tak? Boleh tolong aku tak Fizi? Dapatkan aku slot. Dah tolong sekali, lepas tu dia minta lagi, okey boleh lagi. Tapi dia selalu tolong minta sampai berapa kali aku nak tolong dia ni? Dah bukan tolong tak selesa dah. Dia contoh benda ni selalu berlaku dalam radio. Contoh, sebab saya bekerja di radio. Ada di kalangan caller-caller kita, di pemanggil-pemanggil yang suka telefon ke radio. Kan? Okey, bila dia telefon ke radio ni kebanyakannya kita menapis dia punya perbualan lah. Contoh ada telefon, saya Liza ni, Liza duduk kat mana ni? Saya duduk di Pengelang Cepa. Oh, kerja kat mana? Oh, saya bisnes. Saya meniaga donat. Kena dapat donat, dapat bertelefon 01933. Terus promote. Tu macam aduh. Kalau sekali dia kadang-kadang banyak kali tu dia timbul satu perasaan macam tolong sekali okeylah kan. It's okay. Kita okey je. Awak dah memberi kesan kepada saya. Sebab kita bertugas dalam bidang radio ni, iklan itu adalah kita punya sumber pendapatan. Dia macam tu, dia free iklan. Itu dari sudut profesionalism. Tapi kalau secara peribadi pernah tak? Pernah banyak kali. Saya bukan nak cakap apalah. Saya pernah meminjamkan motor kepada kawan saya. Dia cakap anak dia tengah susah. Anak dia perlukan motor untuk pergi kerja. Saya ada lebihan motor, saya bagi kat dia. Dan sampai 2023, di saat ini, motor itu tidak dipulangkan kepada saya. Pulangkan! Apa yang tertarik lebihan motor? Berapa motor awak ada? Adalah lebih daripada satu. Saya nak pinjam. Tolong saya. Saya dah serik dah nak pinjam. Okey. Ini adalah masalah mungkin ramai juga yang berdepan dengan masalah ni kan. Tapi coach, saya nak tanya, adakah macam tadi Lala cakap ada tertulis ke kita boleh membantu dan sebagainya. Adakah personaliti kita sebenarnya membuatkan orang selesa nak minta tolong? Dan satu lagi soalan saya, kalau kita dah tolong satu hari kita tak dapat tolong. Adakah pandangan orang tu berbeza kepada kita? Wah, ini topik yang amat menarik. Bila menyebut tentang membantu, pertama kita kena selesai bab tu dulu. Sebab ramai orang bila sebutkan topik ni, orang kata apa? Tak boleh ke tolong? Dia fikir macam tu. Bila menyebut tentang membantu atau menolong, adalah persoalan bagaimana kita nak memastikan orang lain itu terlepas dari kesusahan dia. Dan perkara ini yang disebut dalam satu hadis, Nabi mengatakan bahawa Tuhan amat mencintai orang yang dapat memberikan manfaat kepada orang lain. Orang yang paling banyak bermanfaat. Dan amalan yang disukai oleh Allah Ta'ala adalah orang yang mampu untuk menyebabkan orang lain gembira. Orang yang mampu untuk mengurangkan susah orang lain. Dan mampu untuk mengenyangkan orang lain. Dan mampu untuk bayar hutang orang lain. Ini perkara yang sebenarnya, kalau sebutan premis membantu, premis menolong. Namun kita bila menyebut tentang orang yang membantu, kita boleh bagikan orang membantu ni pada tiga kategori dah. Tiga kategori. Pertama, orang yang membantu tahap Rasul dan Nabi. Yang mana mereka ini bila membantu dengan keikhlasan hati yang tak boleh nak kata. Dia tanpa sepadan. Dia bahagia apa sahaja. Sebab tu kalau kita kaji balik tentang sirah Nabi, ada satu ketika seorang daripada khalifah, seorang daripada sahabat Nabi namanya Abu Bakar. Yang mana dia ini bila ditanya kepada dia, Nabi tanya dia, "Wahai Abu Bakar, engkau banyak bagi. Engkau banyak bagi. Tak adakah engkau simpan sikit untuk engkau?" Dia tanya soalan tu. Dan dia kata apa? Cukuplah sekadar aku ada Allah dan Rasulku. Ini adalah dinamakan sebagai orang yang mana tahap tinggi. Yang bagi dengan keikhlasan hati. Itu adalah kategori pertama. Yang kedua adalah kategori orang memberi ni
orang kaya. Orang yang mana dia bukan persoalan ikhlas. Persoalannya dia ni ada sumber tanpa batasan. Okey. Dia boleh bagi banyak mana no pun. limit. No limit. Persoalan ikhlas dan tak ikhlas itu persoalan lain. Sebab ada setengah orang kaya, dia bagi atas tujuan, atas sebab kerana nak menunjukkan bahawa dirinya bagus. Tapi ada orang kaya memang ikhlas hati nak bagi dan dia tanpa sepadan sebab dia ada banyak sumber. Dan ketiga, yang ini yang sebenarnya berlaku pada diri kita sekarang ni. Yang mana orang yang mana dikatakan orang awam. Orang awam ni dia ada keterhadan. Dia ada had. Yang mana mungkin hadnya adalah dari sudut jumlah wang yang ada dalam akaun dia. Hadnya adalah tenaga yang ada diri dia. Hadnya adalah perasaan dia. So, disebut tentang had ni, dia 3 kategori inilah. Pertama adalah had pada apa yang dia fikir. Kedua, had pada emosi dia. Dan ketiga, disebut fizikalnya. Disebut tentang had, tentang apa dia fikir adalah persoalan sejauh mana dia mampu untuk positif dia bagi. Mampu untuk positif untuk bagi. Sebab ada setengah orang, bila dia bagi, dia boleh positif awal-awalnya, akhirnya dia negatif. Itu dia tak ikhlas. Dia tak ikhlas kat situ. Yang kedua persoalan hatinya. Hatinya. Yang mana hatinya. Yang mana mungkin satu ketika boleh bagi tu dia gembira, dia suka. Tapi ada orang yang mana satu ketika hatinya mungkin dalam keadaan yang berbagai emosi. Dan pada ketika itu mungkin dia tak mampu lagi nak bagi. Yang ketiga adalah persoalan fizikal. Itu kewangan. Yang mana kewangan mungkin bagi seorang individu dia ada had tertentu. Mungkin dia boleh mampu bagi RM10 je. Dan kalau bagi RM10 ni dia ikhlas. Jangan pula RM10 je. Ikhlas. Tapi dah itulah had dia. Kerana had ikhlas dia sampai RM10. Tapi kalau lebih daripada RM10 hilang keikhlasan hati. Iklankan hati. Sebab tu bila sebut tentang perkara ni, kena tengok kita ni dalam kategori mana. Adakah kita kategori Rasul dan Nabi, ataupun sahabat Nabi, ataupun kita ni kategori orang kaya yang tanpa sepadan, ataupun kategori ketiga, orang awam ni. Sebab tu bila sebut tentang persoalan inilah yang kita nampak. Dalam kita membantu orang ni ada 2 perspektif. Pertama, perspektif orang yang memberi. Orang yang memberi. Perspektif orang memberi itu adalah 3 kategori tadi. Yang kedua adalah perspektif orang yang menerima. Kerana orang menerima pun kena sedar tentang sejauh mana dia nak orang bantu dia. Saya suka yang ni. Orang bantu dia. Sebab bila kita ni terlampau mengharap tanpa melihat perspektif nak berusaha. Itu yang menyebabkan sampai bila-bila pun kita takkan berubah. Takkan jadi apa. Sebab tu ada kata-kata moden lah yang kita mampu nak bawa kuda pergi tepi sungai. Tapi kita tak mampu nak paksa dia minum. Tak mampu nak paksa dia minum. Sebab tu kadang-kadang apabila kita nak membantu, kita fikir balik. Adakah kita ni nak bagi ikan ke nak bagi joran? Betul. Sebab apa? So kalau kita ni fikir nak bagi ikan, lah kali dia akhir sekali dia akan minta ikan dululah. Dia nak kenyang yang tu je tanpa berusaha. Tapi kalau kita bagi joran dengan kaedah, dengan nasihat, dengan strategi, itu lebih baik. Kenapa? Kerana barulah dia nampak tentang persoalan bagaimana untuk kembangkan diri dia untuk jadi lebih baik. Ya, yang menerima itu jangan sentiasa mengharapkan bantuan tanpa usaha. Baik. Dan mungkin saya nak bacakan komen daripada Facebook. Daripada Yusman Ibrahim. Tolonglah selagi terdaya dengan niat ikhlas dan yang menerima pertolongan harus muhasabah diri untuk berusaha agar tidak selalu mengharapkan pertolongan dari orang lain. Dan satu lagi mungkin Fatih nak bacakan. Ya, ini daripada Farhan. Berhati-hati bila nak tolong orang lain. Jangan rajin sangat tolong orang sehingga dipergunakan. Jadi si pemberi pun perlu bijak juga. Kadang-kadang apa permasalahan yang macam diminta kita tolong tu, kita kena filter sikit lah. Kalau rasa macam pelik-pelik tu, kita macam tak boleh tolong kali ni. Kadang-kadang ada orang ambil kesempatan juga Sugi kan? Ya, betul. Okey, baik, kita dah dengarkan daripada ketiga-tiga panel kita. Kita nak sambung lagi selepas ni, tapi sebelum tu kita nak dengarkan juga kata orang ramai berkenaan dengan topik hari ini. Jom kita dengarkan. Pada saya untuk tolong tu niat kita dan kita tak payahlah harap pada dia untuk balas. Semoga Tuhan yang balas jasa kita dan ikut niat kita lah. Saya kalau selagi boleh bantu kita bantu, kalau yang kita tak mampu kita just bagi tahu kita tak mampulah. Macam tu dari segi apa-apa cara lah. Memang tak patut dan tak wajar. So kalau boleh pandai-pandailah untuk bertimbang rasa dan appreciate apa yang orang buat kat kita. Saya rasa kalau dah kena sekali tu dah patut pandai-pandailah dinilai sendiri kan. So sebelum kita kena lagi banyak kali, sebab orang macam yang suka ambil kesempatan ni macam dia orang tak penat-penat kot nak buat benda tu dan lambat sedar. So kita kena pandai-pandailah sedar sendiri benda tu. Orang tu kalau dia betul-betul memerlukan, okey memang kita bantu. Tapi kalau dia sebenarnya ada lebih daripada kita dan yang berkesempatan dah sampai menyusahkan pihak kita tu tidak patut berlaku lah.
benda ni memang kebiasaan, memang akan ada berlaku mungkin daripada di tempat kerja dan juga dalam situasi keluarga kita sendiri. Kalau macam mana nak buat tu, kata orang tu kita pelan-pelan menghindarlah, sebab kadang-kadang kita tarik rambut jangan sampai putus, tertepung jangan berselerak kan. Kita cuba untuk menghindar pelan-pelan dan macam itulah, kita tak naklah kita sampai jadi kata orang bermasam muka selepas itu. Terus masam muka. Bermasam muka. Mungkin selepas tu jadi musuh. Itu yang jadi musuh tu tadi. Okey. Tapi apa pun saya nak tanya. Suka nampak. Okey, Sorry, Fatin. Jom kita nak terus tanya kepada Lala. Saya nak tanya Lala. Tadi Lala kata walaupun kalau dalam situasi yang Lala tidak boleh membantu, mungkinlah kalau diperlukan tenaga Lala akan cari cara lain untuk membantu mereka. Mungkin kalau tak boleh ada di majlis itu, mungkin beri sumbangan kewangan ataupun sebagainya. Tetapi pernah tak Lala salahkan diri Lala sendiri kalau dalam situasi seorang rakan ataupun ahli keluarga, siapa-siapa, sentiasa minta duit? Lala pernah tak salahkan diri, aku yang dah beri dia ruang ni, sebab tu dia selalu minta duit. Kalau aku stop, dia mesti dah tak minta duit ke aku. Pernah tak? Sekarang. Tak ada. Okey. Tak pernah. Dia macam ni. Tadi cakap pasal Musa semua tu kan. Ada ke sebenarnya bahaya kan. Benda ni daripada niat baik tiba-tiba jadi musuh disebabkan contoh duit lah selalu kan. Okey, pasal soalan tu tadi, saya tak ada rasa macam tu lah. Sebab macam Fatin cakap tadi, kita filter dulu. Bukan sesenang-senangnya macam kita nak tolong orang tu. Kita kena tahu juga apa yang kita nak tolong tu. Siapa dia, kenapa, semua apa motif dia, apa sebab, semua kita kena ambil tahu dulu. Takkanlah buta-buta je kita nak membantu kan. Dan sepanjang pertolongan saya tu, Alhamdulillah lah. Saya berjaya lah untuk istiqamah ya, untuk ikhlas. InsyaAllah sister. Untuk ikhlas. Untuk ikhlas. Berjangkit. Untuk ikhlas membantu kan. Baik. Jangan pandang muka busy. Macam betul-betul lah. Saya bahayalah. Tapi tak ikhlas tu betul seperti yang coach katakan tadi. Ikhlas ataupun tidak. Dah boleh sambung. Boleh sambung. Take two. Okey. Pada saya, ubat dia macam ni. Ubat dia senang je. Bila kita nak membantu, kita jangan berharap pada balasan. Jadi bila kita tidak berharap, kita bantu dengan ikhlas, mudah-mudahan kita tak ada rasa macam, bila kita berharap kita akan rasa kecewa. Mungkin kita rasa macam aku dah tolong dia banyak ni, satu hari nanti bila aku susah dia kena tolong aku banyak tu juga. Tak boleh ada benda tu. Dan macam saya cakap tadi lah, bila kita dah filter, kita tahu apa yang kita bantu. Jadi kita rasa senang. Dan pada saya sebenarnya amalan membantu ni dia boleh jadikan kita banyak faktor lah. Contoh, kita boleh jadi manusia yang lebih baik, kita boleh jadi manusia yang lebih bersyukur, kita boleh jadi kita tambahkan rasa kemanusiaan pada diri kita. Jadi sebab tu macam tadi coach cakap lah kan, antara manusia yang Allah sayang, yang kita boleh menggembirakan orang, yang itu memanglah kita akan fikir macam insya-Allah satu hari nanti mungkin bila kita perlukan mungkin ada orang yang akan menggembirakan kita macam tu. So itu ubat dia, key dia ialah bila membantu orang jangan berharap. Jangan berharap pada balasan. Baik. Sememangnya kita pun dari kecil diajar untuk membantu, help, be kind, bantu. Tetapi apa yang menjadi permasalahannya bila kita semakin dewasa ni, dunia kita dah berbeza dan sebagainya. Mungkin ada dalam kalangan mereka bukan sahaja memerlukan pertolongan dari sudut kewangan, tetapi ada juga, tadi saya baca komen, bantuan dari segi nak jaga anak pun boleh jadi masalah sebenarnya. Kata dah minta tolong, kata jiran ke siapa-siapalah, boleh tolong jaga anak saya, ada emergency, kan? Dah sekali tolong, dua kali, okey tak apa. Tapi kadang-kadang dia cuti, tapi dihantar anak suruh orang lain jaga. Itu bukan ambil kesempatan ke? Itu bukan nak minta tolong. Kira nak ada me time lah, tapi orang lain kena jaga anak kan? Dia. Macam saya rasa tak patutlah kalau individu sebegitu. Tapi nak tanya kepada Fizi juga. Fizi, kalau situasi di mana kita nak bantu, kita ikhlas betul, dan kita pun takkanlah kalau tengok ada orang tak makan, tak ada minum juga kan, kita mestilah nak membantu. Tapi ada orang dia tak cukup duit, dia yang ambil hutang. Lepas tu ada orang kerja dia untuk bayar hutang dia. Lepas tu dia kerja kita untuk bagi dia duit untuk bayar hutang dia. Benda ni berlaku. Benda ni saya pernah berlaku 3 kali pasal benda ni lah kan. Tapi benda tu Tuhan nak tunjuk kadang-kadang benda tu boleh kantoi je anytime. Betul. Kan. Contohlah dia pinjam kita, Ji aku pinjam kau 100 boleh tak Ji? Kita bagi 100. Esok Ji ada 200 tak? Okey. 200. Bila dia pula kadang-kadang kawan-kawan kita kadang-kadang dia circle kecil je circle ni. Bila kita jumpa dengan kawan, semalam aku jumpa dengan dia ni, dia pinjam aku 200. Mana 200? Aku 100.
dengan aku 200. Dah macam cari makan pula macam tu. Ada. Memang ada manusia macam tu. Tapi ini penyakit ke? Saya rasa, kita tanya coach lagi. Bagi saya itu memang penyakit. Ada orang yang malas bekerja. Kerja dah hanya berhutang. PR je. Ada. Dan menipu. Dan dia menganggap ini salah satu profession dalam kehidupan dia. Tapi kan lama-lama macam sepandai tupai melompat akhirnya jatuh ke tanah juga. Tapi orang macam ni dia takkan duduk lama di kelompok itu. Dia akan masuk kelompok itu dalam 2-3 minggu, 2-3 bulan, dia akan hilang di kelompok lain pula. Dia begitu. Okey. Jadi coach, kita nak panjangkan. Adakah ini satu perangai ataupun penyakit yang mana dia tak, muka dia mungkin dia ada apa orang kata lakonannya pun menjadi sebab dia kena jumpa ramai orang dan minta duit coach. Mungkin ini itu bahasa yang tepat. Adakah ini satu penyakit dan bagaimana untuk kita berdepan dengan individu begini? Dia bila menyebut tentang kebaikan dan keburukan. Kedua-dua ni akan ada satu ketika bila kita buat satu benda tu berjaya, kali pertama, kali kedua berjaya, kali ketiga berjaya, dia akan mewujudkan rasa ketagih nak buat. Dan benda ni bukan sekadar benda yang baik, benda yang buruk pun sama. Bagi contoh, rasuah kan, bagi contoh. Yang orang merasuah. Sekali dapat, okey je. Aku boleh juga beli itu, beli ini. Kali kedua dapat, beli itu, beli ini. Akhirnya kita tagih. Sama juga isu dengan orang yang menerima, orang yang dapat, orang yang meminta-minta. So itulah satu perkara saya nampak. Ini perkara yang penting di pihak kita sebagai individu. Kena lihat perspektif. Kita nak membantu atas tujuan apa? Itu yang penting. Atas tujuan apa? Dan kita membantu, adakah aku ni membantu atas dasar kerana dia ni kawan, atas dasar aku nak pahala, atas dasar apa? Itu penting kita kena tahu. Kalau kita atas dasar-dasar yang menyebabkan kita nakkan kembali, bagi saya, lupakan memberi. Kerana apa? Kerana kalau kita mengharapkan sesuatu, orang nak patah balik bagi kat kita, bagi saya itu satu perkara yang tak patut berlaku dalam hal memberi. Kenapa? Dalam persoalan memberi ni, dia akan ada satu hukum. Ini hukum alam dan hukum Tuhan. Yang mana dinamakan hukum memberi dan menerima. Yang mana lagi banyak kita memberi, lagi banyak Tuhan akan bagi kat kita. Cuma satu benda kena faham. Bila kita bagi duit, tak semestinya dapat balik duit. Itu kena faham. Sebab ramai orang menganggap bila dia bagi, dia akan dapat duit banyak lagi. Sebab ada orang kata bahawa bila dia bagi RM1 akan dapat RM10. Tak semestinya macam tu. Kenapa? Kerana Tuhan ni maha kaya. Yang mana mungkin pada ketika kita membantu orang dengan keikhlasan hati, dengan hati yang tulus suci, akhirnya Tuhan akan balas apa? Mungkin Tuhan balas dengan keselamatan kepada keluarga kita. Mungkin kebahagiaan kepada keluarga kita. Kebahagiaan kepada apa. Dan mungkin juga satu ketika, mungkin kalau kita sebagai contoh, kita fikir nak pergi Mekah, tiba-tiba ada orang kata apa? Jom pergi, aku bayar. Ini benda-benda macam ni yang akan berlaku. Bila tu? Contoh. Tetapi nak cerita bahawa Tuhan maha kaya. Kenapa? Mungkin kita bagi kepada Fizi, tapi mungkin bukan Fizi yang bagi kat kita. Mungkinlah kali yang Lala bagi kat kita. Sebab apa? Sebab semua ini bawah kerangka Tuhan. Sebab tu bila nak memberi, dengan arti kata bahawa tak perlu fikir langsung tentang persoalan nak dapat balik. Kalau dapat tu rezeki kita dapat tu rezeki. Kerana kita percaya dengan rezeki. Dan Tuhan pun kata, kita bagi sedekah bukan untuk mengurangkan harta kita. Bukan untuk mengurangkan rezeki kita. Hatta bila lagi banyak kita bagi, lagi banyak lagi Tuhan akan bagi kat kita. Cuma kena faham, bila Tuhan bagi kat kita tu bukan sekadar bagi untuk duit. Banyak benda lain. Kita sihat, kita bahagia, kita selamat daripada segala malapetaka. Semua itu adalah rezeki. Baik. Itu kena percaya. Okey. Dan daripada apa dikongsikan ketiga tetamu kita, Fatin, saya faham yang kedua-dua pihak tidak harus mengharapkan apa-apa. Yang memberi, jangan mengharapkan apa-apa daripada orang tu. Kalau dia hutang, awak harapkan duit lah. Tapi jangan bila dah beri tu, saya harap orang kata saya dapat balik duit 10 kali ganda ke, lagi macam pelaburan dan yang menerima itu jangan mengharapkan, sentiasa mengharapkan bantuan itu. Dan mungkin saya nak rumuskan perbincangan kita dengan perkongsian komen daripada Mak Eton. Katanya, bagi saya senang je, tolong tu terpulang, nak tipu ke nak bohong itu orang lain punya masalah. Janji saya ikhlas, anak saya selalu cakap berhati-hati, bukan tak boleh tolong. Okey. Kalau kita bercakap mengenai berhati-hati ni, maksudnya kita ada tahap pemikiran yang rasional untuk kita ambil keputusan kita nak bagi ke tak bagi. Tapi coach, macam mana agaknya untuk kita nak cakap kita tak boleh nak tolong kali ni tapi dengan cara yang terbaik dan kita nak jaga silaturahim tu? Bila menyebut tentang persoalan bercakap tidak, ini satu perkara. Sebab ada setengah orang kan, dia memang ada satu karakter tu. Dia satu personality yang mana susah nak cakap tidak. Itu yang menyebabkan akhir sekali dia yang stres seorang-seorang, dia bagian seorang-seorang. So itu penting dalam persoalan ini, kita kena ada
had dan kita tahu had kita dan kita ada keberanian. Kena ada keberanian untuk bercakap tidak. Dan keberanian untuk menyatakan pandangan. Keberanian untuk menghadkan. Sebab ada setengah orang, terutama yang saya nampak di kalangan orang yang baik-baik. Orang yang baik-baik memang macam itulah. Dia nak kata tidak, takut kecil hati pula. Orang kata tidak, takut nanti musuh pula. Itu penting komunikasi. Kena berterus terang, kena menyebabkan kedua pihak berlapang dada. Persoalan sama ada orang terima tak terima itu adalah persoalan lain. Tapi kita kena menyatakan bahawa apa had yang aku ada. Aku hanya mampu bagi kat engkau RM200 je. Contoh. RM200 saja. Lebih daripada itu aku tak mampu. Sebab itu had yang aku ada. Tapi kalau kau nak suruh aku bantu benda lain, mungkin aku boleh bantu benda lain. Seperti contoh, kena terus terang. Kena terus terang. Ada pendirian. Betul. Kena pendirian dan mampu untuk bercakap, mampu untuk berterus terang itu. Betul-betul. Saya nampak pendirian tu di ketiga-tiga panel kita yang mereka firm. Kalau boleh tolong boleh, kalau tak boleh dia cakap tak boleh. Dan kita harapkan kalau kita cuba berlakon ataupun kita cakap kita tak mampu tapi kita buat-buat boleh, dia membahayakan diri kita juga. Betul-betul. Dan kesian juga orang yang meminta tu, mungkin dia berharap dah dekat kita tapi kita tak mampu, kita salah. Kita macam tersalah cakap, salah bual lah, macam tu kan. So dari awal kita kena bagi tahu apa yang kita boleh, apa yang kita tak boleh. Kalau macam rasa kita terlebih berani nak cakap no ataupun nak ajar dia, lain kali macam ni, silakan macam tu. Baik. Okey. Dan apa pun kita perlu ambil sedikit masa untuk kita berfikir. Janganlah kalau orang nak minta tolong kita, time tu kita bagi jawapan kan. Kita perlu ada orang kata kajian jugalah kita mampu ke tidak kan. Okey. Dan seperti yang Lala cakap, pendirian itu sangatlah penting. Baik. Syabas Lala. Terima kasih ketiga-tiga tetamu kita pada hari ini. Terima kasih. Dan terima kasih juga kepada anda di rumah yang sudi berkongsi komen-komen anda, pengalaman sampai ada yang menangis-menangis pun ada. Nantilah kalau sempat kita bacakan komen. InsyaAllah. Dan terima kasih juga sekali lagi kepada Lala, Fizi dan juga Coach atas perkongsian. Kejap lagi kita akan bacakan komen-komennya dan selepas ini kita nak bersama dengan gang Baptist Hort. Jangan ke mana-mana selepas ini di WHI. Selepas ini. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Hai guys, saya Tuju. Hello Kabi. Saya mau tanya kamu, adakah kawan-kawan kamu yang rajin kerja, yang hustle betul-betul, hustle lah hari-hari? Kalau ada, calonkan di anugerah terhot di hotfm.audio. Sekarang hanya di Hot FM, radio nombor 1 di Malaysia. Ya, itu dia radio nombor 1 di Malaysia. Tetapi Fatin, saya agak sedih lah. Sedih lah kita nak jumpa, tak ada pula. Betul. Kenapa tak ada? Tak apalah, dia ada wakil. Ada wakil. Dia pun sedih nampaknya. Farah Fauzana dan juga Kemi daripada Hot FM. Sudah dia. Fatin dengan Sugita dia macam nak jumpa yang mana? J, G, Jo. Mestilah yang J. Kita mereka bertiga tidak dapat datang sebab perlu uruskan isteri masing-masing. Saya baru nak tanya apa yang lebih penting daripada WHI? Isteri. Okey, bila masuk isteri kan, isteri kita diam terus. Wanita-wanita lain kena tunggu. Okey, so kira Farah yang mewakili lah suara rakan-rakan kan. Okey, kalau kita tengok tadi tu nombor 1 di Malaysia. Mesti rasa macam satu kejayaan besar untuk tim baru kan, chemistry-nya ada. Bagaimana perasaan korang? Totally excited. Alhamdulillah. Satu bersama dengan KJ, Johan dan juga AG, Farah untuk Breakfast, dan sekarang kita ada Kemi. Petang kita ada Fizi, Ali dan juga Aisyah, dan malam one and only yang perasan dia muda seorang. Galau. Nampak tak? Memang saya tahu saja. Maknanya orang yang dengar malam-malam ni, dia sama dia galau. Tapi awak tahu kan lepas baca tu itu betul. memberi semangat. Betul. Apa yang kita dengar. Tapi best itu yang menariknya bila gabungan dengan kawan-kawan baru ni dengan kajian yang baru yang membuatkan yalah, alhamdulillah seperti yang tertulis tu Hot FM Station Radio nombor 1 di Malaysia. Okey, tapi nak tahu anda pastinya anda bekerja keras untuk mendapatkan ranking nombor 1 itu. Dan bagaimana perasaan? Memang gembira dan sebagainya, tapi macam kita dah masa first dulu tahu. Kita tanya Kemi. Kemi membuat program FYP di Hot kan? Ini
show nombor 1. Okey. Amin. Kalau macam saya FYP at Heart pukul 10 sampai pukul 3. Sekarang ni saya tengah on air tau. Saya lari sekejap. Terima kasih Kemi. Dan untuk Hot FM nombor 1 di Malaysia. Saya rasa macam saya tumpang bangga sekali. Wow. Okey, kita berikan tepukan kepada tim Hot FM. Tapi sebenarnya awak penyumbang juga. Boleh penyumbang juga. Alhamdulillah. Ramai betul. TikTok, kalau buat live dia 10 juta. Baik. Dan dengar kata ada kempen terbaru di Hot FM, Super Friends. Oh yes, selain daripada KJ, kita juga ada rakan-rakan yang lain seperti Datuk Rosyamno, kita juga ada Bel Ngasri dan juga YB Shima. Yang Baby Shima. Saya baru nak tanya YB Shima. Saya pun macam YB Yang kan dia yang paling muda situ kan. Baby Shima pun ada juga orang kata memeriahkan lagi show kami setiap pagi daripada Isnin sampai ke Jumaat. So alhamdulillah rata-rata ramai yang dah boleh bukan kata menerima tapi macam excited. I myself excited to wait for Monday sampai Friday dengan different friends kan. Tak adalah mengada AJ dengan Johan je. Tapi kan Farah, saya paling saya punya favourite kan Sia Safara. Itu memang saya tak pernah lepas sebab setiap pagi kan dia lawak, dia kelakar. Saya gelak seorang dalam kereta. Thanks for mentioning it because segmen Sia Safara, I think one of the segment dalam Big Press Hotline tu kita just to share with you. Memang benda-benda yang fakta. Sebab at the same time saya pun bila kita dah ke udara kembali after 5 years, saya nak kongsikan benda-benda yang bermanfaat lah. Tapi of course lah kita sulamkan dengan kehadiran seorang kaki buku, which is AG, seorang lagi kaki travel, which is Johan. Memang betul. Realitinya memang mereka berdua ni memang ini ya. Ni. Mereka ni kalau dia orang tak ada pun saya rindu. Bila dia ada menyakit hati. Tapi saya boleh pujilah awak punya tahap kesabaran. Ui, betul. Bukan awak macam kita orang ke sabar dengan Farin Ahmad? Macam juga tak macam biasa. Maknanya awak memahami saya. Betul. Kita buat grup nanti. Exactly. Kita memang betul. Tapi saya sekarang itu bila kita tengok bila kita ke udara secara berpasangan, kadang-kadang ada 3, ada 2, tapi saya selalu salute dengan Kemi. Sebab bukan mudah nak bersiaran seorang daripada jam 10 sampai pukul 3, 5 jam. Not easy. Yang 5 jam. So macam mana Kemi? Seorang-seorang. Saya rasa apa semangat yang awak bawa? Pendengar ke? Pendengar satu, Hot FM. Saya rasa the only radio yang buat live on air sekali dengan live TikTok. So itu adalah show saya. Saya akan on air secara live dan buat TikTok secara live. Multitasking. Sebab waktu tu kan lunch. Orang takkan tune in radio. Mungkin juga orang tune in tapi dekat kedai. Tapi on the way tu orang akan cakap, orang letak tepi dekat phone tengok TikTok live. So daripada situ, tak boleh ni. Lepas ni aku nak kena layan Kemi lagi pukul 1 pula. So dekat situ ada engagement lah. Setiap hari ada je cerita dengan pendengar. Tapi awak hanya sunyi di studio ke? Tak, langsung. Langsung. Baru nak propose buat jodoh, cari jodoh untuk Kemi ke apa program. Macam Fizi cari jodoh, Kemi cari jodoh. Semua nak cari jodoh ke Hot ni. Dah, alhamdulillah. Kita baru bincang kan pagi tadi? Dia dah selesai. Puan Kemi. Selesai. Yang kakak je lah. Awak nak saya call ke? Jangan. Tak payah. Okey. Dan bagaimana agaknya kata kempen-kempen lain yang mungkin di Hot sedang direncanakan? So far kita dah selesai hari tu bersama dengan kawan-kawan kita buat piknik dan sebagainya. And then kita masih lagi berlangsung, kita umumkan pemenang-pemenang untuk anugerah terhot. Yang mana kadang-kadang di kalangan kita ni ada yang raja betul bekerja FM ni rasa sekarang kerja FM malam kerang dia buat jualan dekat live kat TikTok kita tahu kan. Tapi itu adalah antara kerja-kerja yang kita nampak yang orang ni tak nampak. At the same time setiap hari kita bagi last beat. Starting dia kita ada RM100 tau. Sesiapa yang tune in Hot FM dia akan dengar satu last beat ni. Yang mana kalau dapat teka menang wang yang terkumpul. Contoh dengan Kemi sekarang ada RM2,300. Wow, Kemi. So maksudnya dekat situ pukul 1 sekarang ada tak? Pukul 2. Ini saya bocor khas untuk you all je. Soalan bocor. You all boleh. Soalan bocor. Soalan dia macam ni. Dia akan bunyi macam ni. Alamak. Sekali. Tak ada jadi lain. Kita dekat. Lagi. Mohon dekat. Okey. Okey, lagu apa kan itu? Macam tu. Dia bagi masa 10 saat je tahu untuk fikir. Senang sangat clue awak tu.
So saya dah macam antara yang mendengar. Saya masalahnya kita sendiri tak tahu apa jawapan. So saya sentiasa teruja sebab saya rasa lagu tu lagu Lemak Manis. Lepas tu saya teka Dayana Faiza pun salah. So wang tu berkumpul dah sampai 2,300. Saya harap jangan ulang balik jawapan sebab dia dah bagi hint dah ni. Dia punya tips dia. Dan kalau boleh mintalah jasa baik time live dengan TikTok. Si Kemi ni mintalah hint-hint ke apa ke. Tapi sebenarnya penyampai dia pun tak tahu kita ada ejen. Kita ada ejen yang Ada ejen. Macam jualan dah. Pukul 2 petang nanti peluang anda untuk cuba meneka dan menangi RM2,300 Tapi sebenarnya kalau orang yang betul-betul dengan Hot FM, dia tahu lagu apa. Sebab lagu tu selalu dimainkan di Hot FM. Jangan lepaskan peluang. Selalu dimainkan. Kita nak ucapkan terima kasih Farah dan juga Kemi. Terus kata hypekan lagi Hot FM untuk kita semua boleh dengar, kita boleh gelak sama-sama. Betul. Lepas ni mungkin datang dengan program Cari Jodoh untuk Farah Fauzana. Kita berhenti berehat seketika. Kembali selepas ini di WHI. Jangan ke mana-mana. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Kembali bersama kami Putu Bambu. Saya tak sabar, bau dia sangat menyelerakan. Kita bersama dengan Puan Raihana dan juga Encik Khairul. Terima kasih sudi bersama kami. Tak ada masa, kita nak terus tanya Puan Raihana. Macam mana nak buat putu ni? Sebab saya tak apa keistimewaannya? Okey, keistimewaannya kita guna gula Melaka tu kita parut sendiri manual. Okey, kita tak dapat tengok pula. Okey. Nanti kita boleh tunjukkanlah macam mana cara untuk parut dia kan. Lepas tu keistimewaannya juga kita menggunakan air yang ditapis dan dimasak dulu supaya putu tu dia boleh tahan lama, tak basi. Dalam 24 jam lah. Baik. Tapi kalau kita tengok depan ni, ini yang dah diinovasikan putu bambunya. Ini ada cheese, ini ada chocolate cheese. Betul. Dan juga ini apa tu? Coklat. Coklat juga. Dan ini yang original. Okey, baik. Puan Raihana boleh terus tunjukkan macam mana agaknya buat. Okey, ni tepung ni kita sini, saya ke sini. Tepung ni kita dah kukus dululah. Okey, kita bawa ini yang dah dikukus. So dalam campuran air tepung ni. Cuk Puan Raihana. Mungkin bagi mereka yang tak arif seperti saya, tak tahu pula tepung apa nak guna. Okey, tepung apa tu? Tepung beras. Okey, tepung beras ya penonton, bukan tepung gandum ya. Bukan. Tepung beras. Lepas tu ini air pandan yang kita dah rebus dulu ya. Okey, so kita bancuh dululah dengan sedikit garam dan gula. Kemudian okey, kita apa dia punya signifikannya kalau kita campurkan air tu dengan kenapa kita tak letak juga garam tu kat sini? Tak, dia kena hancur lah. Hancur, lepas tu kita kena ratakan dululah kan dengan. Okey, ini berapa gram? Ini 500 gram. 500 gram tepung. Kita tak boleh nak bawa yang banyak lagi kan. Betul. So kita buat tunjuk demo lah sikit kan. Lepas kita dah gaul rata, baru kita sebatikan dia, baru kita tapis dia. Yang ni agak mencabar sikit lah. Pasal dia ambil masa. Kita guna manual kan. Memang kalau pembuatannya memang beginilah. Ini yang maksudnya dia kena ada ketelitian lah. Betul. Dan bila kita dah kita panggil ayak dia begini, baru kita dapat dia punya yang lembut lah. Tepung yang lembut. Okey, maksudnya lepas proses itu ini hasilnya ke Encik Khairul? Okey, baik Encik Khairul, sambil-sambil tu penonton yang menonton sekarang ni nak tahu nak terus mana IG anda ke, ada tak IG ataupun Facebook? Boleh kongsikan? IG Putu Bambu Raihana. Okey, baik. Selepas prosesnya diayak dah ayak. Jadi dia macam ni. Selepas itu apa yang sedang Encik Khairul lakukan? Masukkan tepung ni dalam bambu tu lah. Okey. Dia ada first layer tepung. Lepas tu kita letak gula. Okey. Tepung. Gula, tepung. Dia ada 2 layer lah. Ada 2 layer gula Melaka. Kalau kita makan tu dia ada yang di dalam ini adalah gula yang telah diparut. Okey. Kita boleh tunjuk sikit. Boleh. Jom kita nak tunjuk macam mana dia parutkan gulanya. Dia nampak lagi halus. Kita tengoklah dalam. Okey.
okey. Ini kadang-kadang orang order, saya nak gula lebih. Maksudnya kita lebihkan je gula tu, lebih senang kan? Baik. Okey. Selepas tu kita steam, mungkin kita boleh lihat yang di sana tengah dikukus. Banyak prosesnya. Ayo kita ke sana. Oh dah sini. Oh belum. Boleh ke kalau nak tunjuk macam mana dia steam ke? Nak letakkan ke sana? Boleh. Okey, kita berikan Cik Khairul sedikit masa. Tapi apa pun sambil-sambil menunggu tu boleh cuba. Yang original ini. Saya pun nak original lah. Okey, original. Kita go for original lah ya. Saya makan dari yang tengah lah kot. Saya kalau putu bambu ni saya akan macam nak yang panas-panas. Sebab kalau panas-panas tu lagi sedap. Bismillahirrahmanirrahim. Sedapnya. Memang tak terkata kan? Sedap. Gula lebih, ons. Sedap. Puan Raihana. Okay, ni original. Setiap flavor ni dia rasa dia berbeza. Okey. Puan Raihana jauh sangat. Coklat. Oh, coklat ni lepas dah disalut dengan kelapa parut. Semua memang ada gula Melaka dan ada kelapa. Okey. Coklatnya bila coklat tu kita topping atas lah macam ni kan. Kita toppingkan lah atas dia. Kalau mana yang dapat permintaan tinggi? Cheese. Oh, sekarang ni orang suka cheese Cheese. Dia macam kita makan kek tau. Dia punya rasa tu dia ngap. Kalau lebih elok kalau kita rasa lah betul. Okey. Coklat ni sedap juga, tapi saya rasa saya lebih menggemari original. Mungkin coklat budak-budak lagi suka. Dekat asli. Saya memang sentiasa asli. Okay, macam mana? Cheese? Ada beza kan? Sedap. Gula dan cheese bergabung. Meletup. Okey. Meletup bila ni dia letak coklat, dia lagi meletup. Maksudnya kita boleh campurkan lagi. Okey. Wow. Okey, baik. Sambil-sambil Fatin makan tu, Fatin. Hari ni awak makan pencuci mulut. Esok kami bawakan main dishnya lah. Pelbagai menu petai. Esok awak ke bersiaran? Awak bersiaran, okey. Baik, jadi jangan lupa saksikan Double Shine esok. Dan sementara menunggu Encik Khairul, kami nak ucapkan terima kasih kepada Puan Raihana. Terima kasih banyak-banyak. Encik Khairul atas perkongsian hari ini. Dan anda di rumah, kita akan bersurai buat hari ini. Kami tinggalkan anda di sini. Kita nak sambung makan. Esok kita jumpa lagi dengan menu petai. Terima kasih. Bye. Jaga diri anda. Assalamualaikum. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Ushawati, ibu istri permaisuri. Dia Ushawati, aliran masa kini dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut, baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik puteri dalam hal jati diri. Dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya. Dia ratu di hati, tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Ushawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia Ushawati, aliran masa kini. Dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut, baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik.